Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah fi jaishin qat illa amarahu alaihim walau baqiya ba'dahu istakhlafahu atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Tuan-tuan, kita bila baca hadis ni kena habaq status hadis supaya tidak jadi pertikaian. Orang zaman lah ni dia nak tahu hadis ni, dia tak pernah dengar. Bila dia tak pernah dengar, dia nak tanya sahih ke tak. So menjadi tanggungjawab ustaz-ustaz yang mai duk terang ni, bila baca hadis bagi tahu riwayat siapa, apa status hadis itu. Dan tuan-tuan boleh senang-senang lah ni banyak search engine. Tuan-tuan boleh balik buka Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah misalnya. Al-Mawsu'ah ni maksudnya ensiklopedia. Ada dalam bentuk apps, boleh download. Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, ensiklopedia hadis. Tuan-tuan masukkan sebahagian daripada perkataan yang ada dalam hadis yang ustaz tu baca, search, dia akan keluar tuan-tuan. Dia akan keluar hadis itu apa status dia. Ulama hadis mana kata apa hadis itu. Supaya apa? Masyarakat lebih berilmu, satu. Yang kedua, kita yang bercakap lebih amanah dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Very important. Sudah hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Harithah fi jaishin qat illa amarahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia hantar Zaid bin Harithah. Siapa tuan-tuan Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi. Oh tuan-tuan, kalau baca hadis jumpa nama Zaid bin Harithah, jumpa nama anak dia. Anak dia nama Usamah bin Zaid. Dia Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni dia start dengan dia jadi khadam kepada Khadijah beberapa tahun. Khadijah ambil Zaid ni jadi khadam dia selama beberapa tahun. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan Zaid dan ambil Zaid jadi anak angkat dia. Cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Zaid ni banyak hadis cerita. Bila sebut kata Zaid, dia sebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni adalah hibbu. Hibbu. Kita duk kata ya habibi, ya habibi. Itu maksud dia apa? Kekasih aku. Hibbu Rasulillah maksudnya kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa nama Zaid bin Harithah, bila jumpa nama Usamah bin Zaid bin Harithah, hadis akan masuk, dia kata apa? Hibbu Rasulillah. Ini kekasih hati, buah hati, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hantar satu pasukan tentera untuk pergi berperang, dan dia lantik, kalau ada dalam pasukan tentera itu Zaid bin Harithah, Nabi pasti akan lantik Zaid sebagai komander pasukan tentera. Trust Nabi, kepercayaan Nabi kepada Zaid ni cukup dahsyat. Sehingga kan dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha kata, Aisyah kata kalau Nabi hantar satu pasukan tentera, dalam pasukan itu ada Zaid bin Harithah, Nabi tentu akan bagi Zaid bin Harithah jadi komander, jadi panglima angkatan tentera. Nabi tentu akan bagi kat dia. Walau baqiya ba'dahu istakhlafahu. Aisyah kata apa? Kalaulah, pada pendapat Aisyah, Aisyah kata kalaulah Zaid ni panjang umur, Nabi wafat, dia ada lagi, Aisyah kata salah seorang yang akan dilantik jadi khalifah ialah Zaid bin Harithah. Sampai macam tu Aisyah kata. Bukan Khadijah kata. Kalau Khadijah kata tak apa, pasal dia pernah jadi khadam Khadijah. Ini Aisyah kata. Aisyah kata apa? Kalaulah Zaid bin Harithah ni panjang umur, Nabi wafat, dia ada lagi, pasti dia salah seorang yang akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Start pada ni tuan-tuan kita faham bahawa Zaid bin Harithah ini bukan calang-calang orang.
Hebat dia ni. Baik. Nak cerita kata sayang Nabi ni kepada anak angkat ni sampai macam tu. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa ammara alaihim Usamah bin Zaid fatta'ina an-nasu fi imratih atau fi imaratih. Ada dua riwayat, satu kata imratih, satu kata imaratih. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala in tat'anu fi imratih faqad kuntum ta'anuna fi imrati abihi min qabl wa aymullah in kana la khaliqan li imrah wa in kana la min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ila ba'dah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW pada satu hari hantar satu pasukan tentera. Nabi bagi yang menjadi ketua ni ialah Usamah bin Zaid. Hak tadi cerita bapa dia, Zaid bin Harisah. Bila anak ni Usamah bin Zaid ni besar, dia pergi perang. Kalau Usamah ada, Nabi lantik Usamah jadi panglima. Begitu sekali sayang dan percaya Nabi kepada dua beranak ni. Fata'ana an-nasu fi imratih. Sudah jadi satu hal. Tiba-tiba sekali Nabi lantik Usamah bin Zaid untuk bawa pasukan tentera pergi perang. Nabi dapat feedback. Nabi dapat maklum balas balik, kata orang duk kecam dia. Depa duk kata dekat dia. Depa duk kata Usamah bin Zaid ni tak boleh jadi pemimpin. Usamah bin Zaid ni macam tu, macam ni. Orang, tuan-tuan, manusia, tuan-tuan. Manusia. Kita tak akan jumpa satu keadaan di mana satu orang, semua orang suka kat dia. Tak akan ada keadaan tu. Hatta Nabi SAW hebat tu pun, ada orang tak berkenan kat dia. Cari macam-macam cerita, buat cerita tentang dia. Apatah lagi orang biasa. Usamah bin Zaid bin Harisah dilantik oleh Nabi. Nabi lantik dia untuk jadi panglima tentera. Tiba-tiba dalam pasukan tentera tu, mereka duk taruh dia. Mereka duk kecam dia. Mereka duk komplain dia. Mereka duk tak puas hati dekat dia. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bila benda tu sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit berdiri di depan pasukan tentera yang balik ni. Nabi kata, in tat'anu fi imratih faqad kuntum tat'anuna fi imrati abihi min qabl. Nabi bangkit, Nabi kata, kalau sekiranya hampa kecam Usamah, sama macam hampa kecam bapa dia, Zaid bin Harisah. Kalau hampa kata dekat dia, kalau hampa tak puas hati dekat dia, kalau hampa duk condemn dia, kalau hampa duk hina dia, kalau hampa duk cari kelemahan dia, sama macam hampa duk kata dekat bapa dia dulu, Zaid bin Harisah. Wallahi, Nabi kata, demi Allah, in kana la khaliqan li imrah. Nabi kata, demi Allah, dia ni, Nabi tunjuk dekat Usamah, dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Nabi kata, tuan-tuan, Nabi defend dia sampai macam tu sekali. Nabi kata, demi Allah, dia dilahirkan untuk jadi pemimpin. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya, kalau sekiranya bapa dia dulu orang yang aku paling sayang, wa inna haza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dah, maka ini Usamah ni menjadi orang yang aku sayang sekali lah ni. Nabi kata, kalau pak dia dulu aku sayang, dia ni aku sayang. Nabi SAW pagi sampai macam tu, nak suruh diam orang-orang yang tak puas hati ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, manusia ni dia ada macam-macam cerita. Kita tahu cerita kita, kita tak tahu cerita orang. Orang tahu cerita dia, dia tak tahu cerita kita. Jadi masing-masing ni ada cerita. Dia puas hati, dia tak puas hati dekat satu orang, dia ada cerita.
Bukan kerana kawan tu jahat, bukan kerana kawan tu berakhlak buruk, bukan. Tapi dia ada cerita dia. Pasal apa? Dia ada history dia yang menyebabkan dia tak suka kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita dah baca 3-4 hadis cerita tentang Nabi SAW. Dia dengan sahabat-sahabat dia cukup sayang. Tapi kita hari ini, kita duduk dalam satu masyarakat, dalam satu dunia yang menghadapi krisis kasih sayang. Ni kita ni, tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Satu orang tidak dianggap beriman kepada Allah, Nabi kata, selagi mana dia tak sayang saudara dia macam dia sayang diri dia. Dia mau apa orang buat kat dia, dia mau orang bersangka baik dekat dia, jangan bersangka buruk kat orang. Dia mau orang hormat dia, jangan dia tak hormat orang. Dia tak mau orang fitnah dia, orang cerca dia, orang cela dia, orang kata benda-benda tak elok kat dia, maka dia jangan cela, jangan cerca, jangan kata tak elok kat orang. Dia tak mau orang buka aib dia, dia jangan buka aib orang. Kalau sekiranya kita macam tu, maknanya kita sayang orang macam kita sayang diri kita. Macam mana kita tak mau orang rosakkan nama baik kita, macam itulah kita jangan rosakkan nama baik orang. Bila sampai tahap tu, kita sudah ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, hari ini ada di kalangan kita anak tak sayang mak bapak. Ada, tuan-tuan. Dia tak sayang kepada mak bapak dia. Dan ada dalam masyarakat kita hari ini, ibu bapa hilang sayang kepada anak-anak dia. Mula dia sayang, tak tahu apa hal, lama-lama hilang sayang kepada anak dia. Kita duduk dalam masyarakat hari ini, ada suami yang tak sayang isteri dia. Ini kita duduk dalam masyarakat hari ini, di mana ada isteri yang semakin hari semakin tawang hati dengan laki dia. Kita duduk dalam masyarakat, abang, kak, adik tak ada kasih sayang. Abang kita, kak kita, adik kita sudah jadi macam orang lain. Macam orang lain. Tak macam abang, tak macam kak, tak macam adik, macam orang lain. Demikian hal adik jadi tak tahu apa benda, dia jadi tak sayang abang dia, dia tak sayang kak dia. Dia jadi macam tu. Kita duduk dalam masyarakat, guru sudah tak sayang murid dia. Dan kita duduk dalam masyarakat yang anak murid sudah tidak hormat guru dia. Kita balik test anak-anak di rumah. Kata abang, siapa nama form teacher abang hari ni? Tanya guru kelas dia, siapa nama guru kelas abang hari ni? Dan nama apa tu tapi perempuan, tuan-tuan. Form teacher dia tak tahu nama. Kita tanya, form teacher tak mengajar abang ke? Mengajar. Dia mengajar apa? Dia mengajar maths. Dia mengajar matematik. Oh, nama apa? Nama apa tu? Perempuan lah, tapi perempuan pakai cerimata. Tuan-tuan tahu dah, anak ni dia tak hormat guru. Kita sampai hari ni, tuan-tuan, umur dah nak pergi 60 dah, kita ingat lagi cikgu sekolah rendah kita. Kita ingat lagi. Kita ingat lagi kalau tanya Hang masa darjah 3 lu siapa mengajar sejarah, kita ingat lagi sampai hari ni. Bukan kata cikgu sejarah, tanya Hang dulu masa darjah 5, darjah 6 masuk gimnastik dah, kata masuk, siapa nama cikgu gimnastik, kita boleh sebut lagi sampai hari ni. Kita boleh sebut. Orang tua tu dah tak ada dah meninggal dah berapa lama dah, kita ingat dia lagi. Budak hari ni guru kelas dia duk mengajar dia hari-hari, dia tak tahu nama. Ini krisis yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Kita sedang, kita tak sedang, itulah cerita dia. Murid tak hormat cikgu. Mereka boleh pakat kawan mereka berapa orang tunggu di luar, cikgu keluar, mereka balon cikgu ni. Budak hari ni.
Kalau sama anak ibu bapa sudah tidak ada kasih sayang, kalau di antara suami isteri sudah tidak ada kasih sayang, kalau di antara guru dengan murid sudah luntur kasih sayang, tuan-tuan boleh mimpi kah, boleh harap kah sesama orang Islam ni boleh ada kasih sayang? Oh tuan-tuan, kita hari ini selfish. Kita hari ini sedang tak sedang kita selfish. Kita kira kita aja, kita tak peduli orang lain. Hari-hari tengok dalam newspaper, boleh keluar berita anak tikam mak. Tuan dah baca? Masya Allah. Anak tikam mak. Tak kira apa sebab dia. Kerana dia penagih dadah ke? Kerana dia mabuk ke? Itu soal lain. Soalnya dia anak yang ditikam tu mak. Kita boleh baca dalam newspaper hari ini, pak benakan bunuh anak benakan umur 2 tahun. Umur 2 tahun pak benakan bunuh. Kita boleh baca hari ini jiran pecah rumah jiran. Duduk satu taman, duduk satu row. Dia boleh pecah rumah jiran. Dan bila dapat tangkap, mak pak dia pergi jadi lawyer mempertahankan anak dia. Ini masyarakat yang kita duduk hari ini. Kerana parking lot di kawasan rumah flat boleh jadi bergaduh dua keluarga besar. Parking lot tu, kawan nak duduk rumah ground floor, dia pergi bubur timba, tanda kata hak tu dia punya. Kawan duduk tingkat atas, dia kata hang bila yang hang pajak tempat ni, hang bayar ke apa ke? Dia balik, dia alih timba, dia parking kereta dia. Jadi hal selfish. Masing-masing penting diri sendiri. Masing-masing tak peduli orang lain. Tuan-tuan, itu masyarakat kita duduk hari ini. Hari ini adik-beradik ditimpa musibah, jiran tetangga ditimpa musibah, kawan rakan kita ditimpa musibah. Kita tak simpati, kita boleh kata padan muka dekat dia. Tuan-tuan boleh bayang tak masyarakat apa yang kita duduk-duduk hari ini? Masya Allah tuan-tuan, masjid punya kuliah pengajian tiap-tiap malam. Di mana silap, di mana tak kena dia? Ni Masjid Fahim ni, jadual kuliah tu dia nalam yang besar. Bubuh, bukan sekepin, berapa kepin duduk ada itu. Penuh tiap-tiap malam kuliah. Tapi pasal apa masyarakat macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan kita ni? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita bina balik hubungan baik sesama kita. Bina balik. Tak mahu ni semua hak kita duk sebut contoh, hak duk keluar dalam surat abang, hak kita duk baca ni, kita tak mahu benda ni berterusan. Kita start balik, kita bina balik hubungan baik sesama kita. Kita satu agama, kita satu bangsa. Kalau satu lidi tidak boleh buang satu lungguk sampah, tapi kalau lidi-lidi ni bersatu menjadi satu penyapu, dia boleh buang lungguk sampah tu sikit-sikit. Satu hari dia boleh hilang lungguk sampah yang ada di depan. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kita tak boleh buat baik, kita tak boleh nak bawa keluar duit tolong dia, kita tak boleh nak pergi jumpa bermanis muka dengan dia, jangan kita cerca dia, jangan kita maki dia, jangan kita fitnah dia, jangan kita rosakkan hubungan kemasyarakatan kita dengan dia.